Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh beribadah di hari yang telah Engkau tentukan ini. 天父上帝，我们感谢你，在这分别为圣的日子里，我们可以聚集一起敬拜你。 Ya Tuhan, teduhkanlah kami. 主，求你关照我们， Agar kami pada saat ini sungguh-sungguh mengalami sebuah perjumpaan akan hadirat-Mu. 使得我们这时刻真正的能够感受到与你相遇。 Melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar. 透过我们即将聆听的福音， Berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. 主，求你对我们说话，因为我们你的儿女们已经预备好了。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感恩祷告，是奉靠我主耶稣基督名求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul perjumpaan yang mengubahkan. 今天我们要一起来思考一个主题，就是改变生命的相遇。 Untuk itu saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. 因此呢，我们一起打开神的话语，在《使徒行传》26章第12到19节。 Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau? Tuhan. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. 使徒行传26章第12节到19节是这样说的：那时我领了祭司长的权柄和命令，往大马色去。王啊，我在路上晌午的时候，看见从天上发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人，我们都扑倒在地。我就听见有声音用希伯来话向我说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。”我说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神，又
又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, setiap tahun tanggal 24 Mei, maka gereja-gereja Metodis di seluruh dunia memperingati Hari Aldersgate. 亲爱的弟兄姐妹，每当5月24号，每一年，整个世界的卫理公会都会庆祝这个亚德门复兴日。 Maka biasanya diperingati kepada hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal 24 atau hari Minggu sebelum tanggal 24 Mei setiap tahunnya. 每年呢，我们就会拿最靠近24号的那个星期日。 Hari di mana John Wesley mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. 那就是约翰卫斯理亲自的与神相遇。 Pada tanggal 24 Mei 1738, seorang John Wesley yang masih berusia 35 tahun, dan pada saat itu dia sudah melayani sebagai seorang pendeta selama 10 tahun. 在1738年5月24日，约翰卫斯理已经35岁了，当时他已经当了牧师已经10年了。 Malam hari itu dengan berat hati, dengan enggan sebetulnya, dia berjalan melewati sebuah jalan yang bernama Jalan Aldersgate di kota London di negara Inggris. 当天晚上呢，他以很沉重的心，也可以说他很不愿意的，他走到一个亚德门街，就是在伦敦那边。 Dan dia menghadiri sebuah pertemuan komunitas di sebuah chapel kecil yang berisi persekutuan komunitas orang-orang Moravian. 他就是跟了一个全体的崇拜。 Dia duduk di belakang dan dia mendengarkan pemimpin sedang membacakan sebuah pengantar Martin Luther untuk menjelaskan kitab Roma. 他坐在后边呢，他就开始听到了这个有关于马丁路德对罗马书的讲解。 Dikatakan iman adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. 他说呢，信仰是神在我们身上所做的工作， Yang dapat membuat kita menjadi berbeda di dalam pemikiran, perbuatan, dan pekerjaan kita. 它可以使我们在思想上，在我们的感情上做不同的一个人。 Tepat pada pukul 8.45 malam. 就是在当晚8点45分时， Ketika dijelaskan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hati setiap orang percaya melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. 就是当说到神的工作怎么样在耶稣基督那里呈现， Dia kemudian merasakan hatinya secara aneh menjadi hangat. 他感受了很稀奇的，他的心暖和了。 Dia merasakan baru betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. 他感觉到就好像他刚刚才认识耶稣， Dia baru merasakan beroleh keselamatan melalui Tuhan Yesus. 他才感受到得了这个永生。 Dan dia merasakan adanya jaminan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi dia. 他觉得他有了这个救赎的保障。 Tuhan Yesus menyelamatkan dia dari hukuman dosa dan maut. 耶稣救赎他脱离这个罪的惩罚和死亡。 Maka saudara, malam hari itu terjadi perjumpaan pribadi John Wesley kepada Tuhan yang akhirnya merubah seluruh kehidupan dia. 因此，在当天晚上，约翰卫斯理他亲自了感受到与神相遇的一个经验。 Baru mulai malam itu di dalam hatinya dia merasakan damai sejahtera yang luar biasa. 就在当天晚上，他感受到有一股平安在他的心里。 Dan damai itu kemudian meluap dengan menjadi sukacita di dalam kehidupan dia. 那个平安可以使得他的心里这么的快乐。 Dan sukacita itu juga tidak tertahankan untuk dia akan melakukan sesuatu bagi Tuhan. 就是
那个喜乐让他要做某些事，为主做某件事， menjadi sebuah semangat baru, dia bangkit kembali dan hidup bagi Tuhan. 成为他新的精神来做神的工作。 Sebuah momentum membakar api semangat pelayanan John Wesley kemudian bagi pelayanan dia. 就是这股的精神，让他的侍奉的火再次的燃烧。 Dia kemudian membentuk komunitas-komunitas untuk hidup kudus bagi Tuhan. 他后来他成立了许多的群体，就是为主做工。 Kemudian api semangat juga untuk memberitakan Injil. 有传福音的精神， Api semangat untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik di tengah-tengah masyarakat. 他也要在社会生活中做出好的改变的精神。 Itu sebabnya saudara, malam tanggal 24 Mei itu disebut juga sebagai awal dari sebuah gerakan api rohani, kebangunan rohani yang besar yang terjadi di Inggris. 就是在当天，在5月24日晚上，就是头一次开始了属灵复兴的这个运动。 Sebuah percikan api kecil yang kemudian menjadi sebuah kobaran api yang membangunkan kerohanian mulai dari Inggris ke Amerika Serikat bahkan sampai ke seluruh dunia. 这小小的运动呢，后来可以点起了很大的火，可以燃烧到在这个英国、到美国，甚至到全世界。 Sebuah kisah yang telah terjadi 284 tahun yang lalu dan dampaknya masih terasa sampai pada saat ini. 已经284年前了的故事，但是到今天，它的这个我们还可以感受到它的存在。 Saudara, saya tidak ingin sekedar bicara mengenang masa lalu. 我不只是要回想过去， Bicara metodis biasanya bicara sejarah. 说到卫理，我们通常都是说到历史。 Tapi yang mau saya katakan pagi hari ini adalah jika Roh Kudus pernah menjamah hati John Wesley, 今天早上我要说的是，若圣灵已经触摸了约翰卫斯理， untuk mengalami sebuah pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan dia 来与主相遇的经验， dan telah mengubahkan hidupnya. 已经改变他的整个生命。 Saya juga percaya saudara, Roh Kudus yang sama akan bekerja di dalam hati kita supaya kita dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 我相信同样的圣灵也会触摸我们每一位，使得我们可以亲自与主相遇， Agar hidup kita diubahkan 使得我们的生命被悔改， dan kita sanggup melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. 好让我们可以做善事来荣耀主的名。 Agar di dalam hidup kita juga terdapat damai sejahtera, kita dapat merasakan sukacita yang sejati. 让在我们的生命当中，我们可以有真正的平安，有真正的喜乐。 Saudara, pada peringatan Hari Aldersgate hari ini, 亲爱的弟兄姐妹，在纪念这个亚德门复兴日， mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, yaitu pengalaman perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus. 我们一起来看使徒保罗与神的相遇的经验， Yang kemudian telah mengubah secara total arah hidup Rasul Paulus selanjutnya. 已经改变了使徒保罗整个生命。 Dari seorang yang menganiaya orang Kristen menjadi seorang saksi yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. 从一个逼迫基督徒的，成为一个传他福音的。 Mari kita sekarang melihat prinsip-prinsip pengalaman yang otentik, sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang tidak mungkin bisa dipalsukan. 我们一起来看几个原则，就是与神相遇的原则，我们不能够作假的。 Yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi melalui firman-Nya. 第
第一呢，就是透过神的话语，与神亲自的相遇。 Saudara, pengalaman berjumpa dengan Tuhan tidak bisa lepas dari pengalaman seseorang berjumpa dengan firman Tuhan. 与神相遇呢，不能离去我们怎么样在福音中，与神相遇。 Dalam firman yang kita baca tadi, Rasul Paulus menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan yang menjadi momentum perubahan hidupnya. 在我们刚才所读的经文，我们读到使徒保罗怎么样，从他与神相遇，可以使他的生命更改。 Dikatakan pada siang hari bolong ketika perjalanan dia ke Damsyik dengan tujuan untuk menganiaya orang-orang Kristen di sana. 在那边说的，在晌午的时候，他就是在往大马士去，要逼迫信徒。 Ia melihat cahaya di langit yang lebih terang dari cahaya sinar matahari. 他看见从天上发光比日头还要亮。 Dan dia mendengar suara dari langit yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 他也听到声音这么对他说：“扫罗，扫罗，为什么你逼迫我？” Lalu Paulus tersungkur dan dia berkata, siapakah engkau? Tuhan. 然而他就扑倒在地，他说：“主啊，你是谁呢？” Lalu Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 主说：“我就是你所逼迫的耶稣。” Saudara, dari pengalaman ini kemudian Rasul Paulus sadar bahwa inilah yang selama ini dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. 在这一次的经验，他醒悟到，这就是以赛亚先知所预言的。 Satu kebenaran yang selama ini dia ajarkan sebagai seorang Farisi. 就是他以法利赛人，这些天来他教导人的。 Yaitu bahwa Mesias akan datang sebagai sebuah terang sinar cahaya. 就是说，弥赛亚会到来，他会显现成光，很照亮的光。 Yaitu terang yang menerangi kegelapan dunia ini. 就是照亮这世界的光。 Lalu kedua, Paulus teringat akan nats yang tercatat dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 后来他也记得在以赛亚书42章第6到第7节， Yang dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. 我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的中保，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。 Paulus merasa ayat ini sungguh-sungguh merupakan ayat panggilan kepada dia secara pribadi, saudara. 保罗觉得这就是对呼召他的一个经节。 Ayat yang selama ini dia khotbahkan, dia ajarkan, tetapi saat itu dia alami Tuhan datang sebagai terang di dalam kehidupan dia. 就是他一直以来所教导的，但是在此时此刻，他感受到了这样的经验，他与神亲自的相遇了。 Dan disinilah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan yang berbicara di dalam hati kita. 因此呢，与神相遇，每次都会确认在我们所读的经文。 Dan sebaliknya, pengalaman Rasul Paulus terhadap apa yang dia alami dikonfirmasi oleh firman Tuhan. 相反的，就是保罗的经验呢，他的思想呢，也是
可以被确认在他亲自的经验。 Sehingga keduanya saling menggenapi. 因此这两件事就完成了。 Saudara, banyak orang mengklaim memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus secara pribadi, bukan? 很多人就说他有亲自感受到与神相遇， Ada yang mengatakan pernah melihat Tuhan secara langsung dengan matanya sendiri. 有的说亲自看见上帝， Ada yang mengklaim pernah mendengar suara Tuhan yang berbunyi yang bisa didengar oleh telinga dia. 有的说亲耳听见上帝的声音， Ada yang mengatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam mimpinya. 有的说透过他的梦，他可以与神相遇， Atau di dalam berbagai peristiwa di dalam kehidupannya. 或是在他生命中的某一件事。 Tapi pertanyaannya, apakah itu semua terkonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan yang berbicara? 问题是这些可以确认在神的话语吗？ Tetapi sebaliknya, saudara, 相反的， banyak orang suka meneliti, mempelajari firman Tuhan secara detail. 很多人很喜爱研读神的话， Bahkan pintar untuk menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan. 他们也很善意解释神的话语， Tetapi gagal untuk mengaplikasikan di dalam hidup sehari-hari. 但是在他们的生活当中，他们已经他们不照神的话语去行。 Seakan-akan hidup sehari-hari itu berbeda sama sekali dengan apa yang dibaca, dimengerti dalam firman Tuhan. 就好像说，在他们日常生活当中不一样，跟他们所读的。 Saudara, jika itu yang terjadi dalam hidup kita, 若那些事情在我们里面， maka kita belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. 就是说我们还没有真正与神相遇。 Saudara, sampai di sini kita jangan salah mengerti. 到这里呢，我们不要误解。 Saya tidak mengatakan bahwa kita semua harus punya pengalaman iman berjumpa dengan Tuhan yang spektakuler, yang fantastis seperti John Wesley atau seperti Rasul Paulus. 我不是说我们要有非凡的与神相遇的经验，就是像保罗还是像约翰卫斯理。 Kebanyakan, saudara, kenyataannya adalah Tuhan berbicara kepada kebanyakan orang itu secara bertahap melalui keseharian hidup, secara sehari demi sehari mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. 就是呢，我们经常在我们日常生活上，上帝会一步一步的向我们显现。 Inilah yang dialami Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus. 这就是提摩太所经历的。 Rasul Paulus pernah berkata kepadanya, ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 保罗曾经对提摩太说，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Paulus tidak mengatakan kepada Timotius, ingat engkau juga pernah berjumpa dengan Tuhan sebagai cahaya yang turun dari langit, bukan? 保罗不是对提摩太说，你要记住，你已经与神相遇，就是你看到从天上发的亮光。 Tidak pernah ada catatan bahwa Timotius mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang begitu spektakuler. 在经文上没有记载说，提摩太有非凡的与神相遇的经验。 Tetapi dikatakan kepada dia, ingat bahwa sejak kecil firman Tuhan telah menuntun engkau, telah mengarahkan engkau kepada keselamatan, kepada iman kepada Tuhan Yesus yang membawa kepada keselamatan. 但是这边说到呢，并且知道你是从小明白圣经。 这圣经能使你因信基督耶稣得救的智慧。 Maka pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus dikonfirmasi, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 那么呢，与神相遇的经验要可以确认在我们所读的经文。 Firman Tuhan berbicara sehari lepas sehari di dalam kehidupan kita. 神的话语每天都对我们说话。
menuntun setiap pengalaman yang kita hadapi setiap hari. 来引导我们所面对的一些经验。 Di sanalah kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. 在那里，我们就可以亲自的与神相遇。 Ketika pengalaman kita digenapkan oleh firman yang berbicara di dalam hati kita. 当我们的经验能在福音上确认， Dan atau ketika firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada hari itu, dikonfirmasi melalui kejadian pengalaman yang kita alami. 或者是我们当天所读的经文，可以确认我们当天所经历的事情。 Yang kedua, saudara, 第二点， perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan, itu adalah sebuah perjumpaan yang menguduskan kita. 与神相遇也是我们也可以。第二点就是成圣的相遇。 Saudara, tujuan utama daripada pengalaman rohani kita berjumpa dengan Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemudian menyucikan kita, menguduskan kita dari dosa-dosa kita. 我们与神相遇的事件呢，我们的经验呢，就是要来让我们成圣。 Ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia, kita yang berdosa kemudian terbuka dengan jelas segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. 当我们与神会面的时候，我们的罪过，我们的一切的过犯，就在那边显明了。 Maka di sini kita melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya secara terus-menerus secara pribadi pasti akan semakin dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. 那么我们可以看到，若一个与神亲自相遇的人，在他的生活当中，在他的生命当中，他越来越被成圣。 Hidupnya semakin lama semakin benar, saudara. 他的生命当中，他越来越做正义的事。 Setiap orang yang mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya pasti tidak bisa menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan, dan bahkan semakin takut dan gentar untuk berbuat dosa lagi karena dia sudah punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. 因为成圣的人，他已经不能再做罪恶了，因为他的生命与神越来越亲近。 Maka banyak orang ketika orang-orang mengklaim dekat, punya hubungan dekat dengan Tuhan. 当许多人说他与神有亲密的关系， Bahkan orang yang punya pengalaman sering naik turun ke surga. 就是有人有这个经常到天堂的经验， Merasa punya akses atau hubungan yang spesial yang tidak dimiliki orang-orang lain. 他们觉得他有特别的使用权，别人没有的。 Tapi ternyata hidupnya tidak pernah berubah. 但是他的生命呢没有悔改， Masih suka berbohong, memfitnah. 还经常的说谎， Masih suka menyakiti orang. 还经常的伤害别人， Bahkan menghakimi orang lain. 甚至甚至批评人， Bahkan melakukan berbagai-bagai dosa. 还有做其他的罪。 Maka kita pastikan orang ini sebetulnya tidak memiliki sebuah pengalaman atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. 那么我们可以肯定的是，这个人没有与神亲密的关系，他没有与神相遇， Itu semua manipulasi dan bohong belaka. 那就是一个谎言而已。 Saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan, hal pertama yang Rasul Paulus sadari adalah keberdosaan dia, ketidaklayakan dia. 当使徒保罗他与神相遇的时候，他第一醒悟到的就是他是不配的，他是有罪的。 Ketika dia melihat dengan Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak melihat orang lain, saudara. Yang dia lihat diri dia sendiri. 当他与神相遇，当他面对神的时候，他没有看别人，他只看到他自己。 Bahkan semakin dia dekat dengan Tuhan, dia semakin merasa hidupnya semakin tidak layak. 他越与神亲密，他越与神相遇，他越醒悟到他是不配的。
firman Tuhan mencatat ada 3 kali proses pengudusan yang Rasul Paulus alami sepanjang pelayanan dia. 在我们的圣经里头有记载，使徒保罗3次的成圣。 Yang pertama saudara 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. 第一就是哥林多前书15章第9节。 Dikatakan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。 Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan memperlihatkan Rasul Paulus bahwa dia orang yang paling berdosa di antara ke-12 rasul yang lain yang ada. 使徒保罗与神相遇呢，他就觉得他在12个门徒当中，他是最犯罪的。 Dia merasa paling berdosa dibanding dengan 12 rasul yang lain. 他就觉得他比其他的使徒他是最有罪的。 Tahapan yang kedua, saudara. 第二， Efesus 3 ayat yang ke-8. 以弗所书第3章第8节。 Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 我本来比众圣徒最小的，还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。 Jadi sekarang dia membandingkan dirinya dengan setiap orang-orang kudus. 这时刻呢，他把他自己他把圣人 Dibandingkan orang-orang yang percaya, 来比喻， semua orang percaya dialah yang paling berdosa. 就是在众圣人当中，他是最有罪的。 Jadi saudara bisa melihat, tadi dia membandingkan hanya kepada ke-12 rasul. Dia bisa mengatakan saya paling berdosa di antara rasul. Sekarang dibanding dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan, saya paling berdosa. 刚才他是把自己相比跟这个12个门徒，但是现在呢，他把自己与这个圣人相比。 Yang ketiga, 第三， ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, dia bisa melihat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 第三呢，他可以看到就是说，基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。 Saudara, sekarang dia membandingkan dengan semua orang berdosa. 这时候，他把他自己与最有罪的人相比。 Di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. 在罪人中，我是个罪魁。 Saudara bisa melihat proses pengudusan yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. 我们可以看到使徒保罗在他成圣的过程当中， Semakin dia dekat dengan Tuhan, 他越与神亲密， semakin dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. 他越觉得他不配。 Di sini kita melihat jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan pasti akan membuat kita merasa tidak layak, dan proses pengudusan itu terjadi di dalam diri kita. 与神相遇的经验呢，可以使我们觉得，在这个成圣过程当中，使我们觉得我们不配。 Orang yang semakin dekat dengan Tuhan akan semakin rendah hati, saudara. 越亲近神的人，他会越卑微。 Dia sadar dia tidak layak. 他醒悟到他是不配的。 Tetapi bukan hanya sadar, saudara, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan juga berkuasa untuk mendorong seseorang untuk tidak lagi berbuat dosa.
不是只是这样而已，不是只是醒悟到而已，但是与神相遇的经验呢，可以推动我们，使我们不再去犯罪。Kita tidak lagi menikmati dosa. 我们不在罪恶当中。 Kita sadar itu semua adalah fana dan sia-sia belaka. 我们醒悟到这些都是短暂的，是虚空的。 Disinilah pengampunan Tuhan memberikan kita kelegaan. 在这里，主的宽恕给我们得力量。 Saudara, penting sekali kita untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，在我们生活当中，我们很重要的是要守我们的这个圣洁。 Kalau kita menjaga hidup kita benar, hidup kita tidak dikejar-kejar, rasa bersalah, rasa berdosa yang terus membebani hati dan pikiran kita. 当在我们生活当中，我们可以带着一个圣洁的心的时候， Maka di dalam setiap liturgi pertemuan gereja metodis, kita selalu mulai dengan pembacaan firman dan pengakuan dosa. 就是在我们卫理教会的礼仪上，我们就会开始用读经和认罪。 Dua hal ini tidak bisa dilepaskan dari semangat spirit kebangunan rohani gerakan metodis. 这两件事情呢，不可以跟这个属灵复兴的这个运动挪去。 Kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan itu akan menguduskan kita. 我们与神相遇，透过神的话，那可以成我们成圣。 Yang ketiga, saudara, 第三点， perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kita untuk menjadikan hidup kita menjadi berdampak. 与神相遇呢，能够影响我们的生活。 Saudara, orang yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, pastilah dia peka terhadap pimpinan dan kehendak Tuhan dan dengan rela hati taat melakukannya. 与神相遇的人呢，他一定很敏感的、很敏锐的，可以去听从神的话语。 Maka Rasul Paulus berkata kepada Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. 因此，使徒保罗对亚基帕王说：“我故此没有违背那从天上来的意象。” Pengalaman perjumpaan dia dengan Tuhan jelas menggairahkan dia, memberikan dia semangat, menuntun dia dan mengarahkan dia apa yang harus dia lakukan. 他与神相遇的经验呢，可以兴奋，所以可以使他兴奋，可以寄以精神，引导他要做神要他做的事情。 Inilah respon yang benar terhadap anugerah Tuhan. 这就是对的回应。 Respon yang benar terhadap anugerah Tuhan bukan berpangku tangan, saudara. 这就是对恩典的回应。 Respon yang benar bukan berpangku tangan. 这个对的回应呢，不是只是碰作手而已， Melainkan dengan semangat, dengan kerja keras, melakukan sesuatu yang berdampak, melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. 但是呢，要有精神，要有影响的。 Itu sebabnya 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 因此呢，使徒保罗在哥林多前书15章第10节这样说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的，我必从使徒格外劳苦。这原不是我，乃是神的恩与我同在。”
pengalaman perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan menyebabkan dia merasakan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah terhadap kehidupan dia. 使徒保罗，他与神相遇的经验呢，使得他可以感受到，在他的生活中有格外的恩典。 Dan Paulus meresponi kasih karunia itu dengan bekerja dengan keras, dengan semangat, agar kasih karunia yang telah dianugerahkan itu tidaklah menjadi sia-sia. 因此呢，他很有精神的，他很勤劳的去做，使得这个恩典不是突然的。 Saudara, dengan cara seperti itulah hidup Rasul Paulus, pelayanan dia berdampak besar bagi perluasan pekabaran Injil. 因此呢，使徒保罗的侍奉，有了很大的影响。 John Wesley pernah berkata, orang yang malas menghasilkan sedikit, sementara orang yang bekerja keras akan berhasil dengan melimpah-limpah. 约翰卫斯理曾经这样说：懒惰的人赚得很少，而努力的人会成功。说我想， Inilah juga yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. 这就正如耶稣对门徒所说的：藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。 Juga Tuhan Yesus pernah berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. 主耶稣也曾经说：你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归于你们在天上的父。 Biarlah terang yang telah kita terima, saudara, dapat kita pancarkan kembali menjadi kesaksian yang baik kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. 但愿我们已经得到了的光，我们可以展现出来，来祝福我们周围的人。 Mari kita hadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. 让我们在这黑暗的世界展现出上帝的荣耀。 Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti hidupnya berdampak. 与神相遇的人，在他的生活中一定有好的这个影响。 Pasti hidupnya berguna, pasti hidupnya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar dia. 他的生命一定对他周围的人很有用，很有益处。 Maka itulah sebabnya di mana-mana ada orang Metodis, pasti di sana ada pelayanan yang membawa dampak yang luar biasa. 因此呢，在哪里有卫理公会的人，在那边就是有影响的侍奉。 Saudara, pada tahun 2010, bulan Oktober, saya berkesempatan dengan rekan-rekan dari Komisi Misi untuk mengunjungi kota Sibu, Sarawak di Malaysia. 弟兄姐妹，2010年10月，牧师和这个差传组一起到15沙拉越马来西亚那边。 Saya melihat, saudara, itu sebuah kota yang bersih, rapih, aman, teratur sekali. 那是个安静、干净、整洁、安全、有序的一个城市。 Soalnya itu masih satu pulau dengan provinsi Kalimantan kita. 它还是跟我们的加里曼丹有联系。 Sungainya warnanya coklat sama dengan sungai yang kita temukan di Kalimantan. 它的河的颜色是巧克力色的。 Tapi bersih luar biasa dan kota itu rapi sekali, aman, tentram sekali. 但是特别的干净。 Dan saudara, ketika berkunjung ke sana baru tahu bahwa gereja yang mayoritas di sana adalah gereja Metodis. 到那边之后，才知道那边多数的教会都是卫理公会。 Selain pelayanan gereja dan sekolah, di situ banyak pelayanan-pelayanan yang disediakan bagi masyarakat setempat. 除了教会和学校之外呢，那边还有很多
对那边周围的有很多的这个侍奉。 Ada youth center, tempat anak-anak muda berkumpul, bukan hanya bagi jemaat gereja, tetapi agar semua anak-anak muda di kota itu ketika mereka berkumpul berolahraga, mencari hiburan ke tempat itu yang benar. 他们有青年中心，不是单单为着教会的青年人预备的，但是是为了整个那边的市区预备的，让青年人可以在那边运动，有做好的东西。 Dan yang menarik perhatian saya adalah di sana juga ada tempat untuk menampung, membina anak-anak berkebutuhan khusus. 最吸引我的是，在那边有教育这个有需要帮助的那些孩子们，特殊需要的孩子们。 Bukan hanya untuk mendidik mereka, saudara. Sampai satu tahap tertentu mereka bisa bekerja. 不只是给他们有好的机会来学习，但是真正的教导他们可以独立的去做工。 Mereka bisa menjalani hidup sebagaimana orang-orang normal, orang-orang biasa lainnya. 他们可以一样通常的人去做事情。 Saudara, ini pelayanan yang luar biasa yang saya lihat sendiri di kota Sibu. 这个是在书城那边很特殊的一个很特别的一个侍奉。 Saya tertarik, kemudian saya membaca fakta-fakta sejarah. Ternyata memang kota Sibu itu dibesarkan oleh dua orang pendeta metodis yang sangat penting, yaitu seorang bernama Wong Nai Xiong dan seorang missionary dari Amerika bernama Reverend James Hoover. 这些事情很吸引我，所以我就翻开历史记录，原来那边有2个重要的人，第一位就是黄乃长，第二就是James Hoover 牧师。 Mereka mencari orang-orang Tionghoa di sana, melayani kerohanian mereka, dan juga mereka memberdayakan perekonomian. Sehingga pelayanan gereja metodis di Sibu Sarawak itu begitu luar biasa sampai hari ini, saudara. 他们侍奉的呢是在当地的华人，直到今天在那边都是很发展的。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari pada hari yang berbahagia ini kita kemudian merenungkan kembali bagaimana agar hidup kita sungguh-sungguh dapat mengalami perjumpaan yang mengubahkan itu. 亲爱的弟兄姐妹，让今天早上我们可以再次的思想，让我们可以感受到与神相遇的经验。 Sebuah perjumpaan dengan Kristus melalui firman-Nya. 透过神的话与他相遇。 Sebuah perjumpaan yang membuat kita mengejar hidup kudus. 我们可以追随圣洁的生活。 Sebuah perjumpaan yang kemudian mengubah kita untuk dapat melakukan sesuatu yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. 为神的荣耀，我们可以做有影响力的事。 Dan dengan cara inilah orang-orang metodis dimanapun ditempatkan, di dalam setiap pertemuan-pertemuan, mulai dari kelompok kecil sampai konferensi-konferensi, selalu ada 3 pertanyaan yang dipertanyakan. 就是这样，在我们这个卫理公会人里面呢，在我们的会议中，是否是从小组到年会，就总是有3个问题。 Apakah engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini? 你今天是否与神相遇了？ Apakah engkau sudah bertobat dari dosa-dosamu? 你已经从你的罪悔改吗？ Perbuatan baik apa yang telah engkau lakukan hari ini? 你今天做了什么好事呢？ 3 pertanyaan ini selalu ada di dalam setiap pertemuan orang-orang metodis. 这3个问题呢，就是经常出现在卫理公会的这个人群当中。 Saya rindu juga 3 pertanyaan ini kita pertanyakan mulai dari keluarga kita. Ketika kita ada mesbah keluarga, pertanyakan saudara setiap hari, apakah engkau sudah berjumpa dengan Tuhan hari ini? Apakah engkau sudah bertobat dari dosa-dosamu? Perbuatan baik apakah yang telah engkau lakukan hari ini? 我也很渴望这个3个问题，我们在我们的家庭祭坛上，我们也可以问：今天你已经与神相遇了吗？你已经从你的罪悔改吗？
是否你已经做了好事来荣耀神呢？ Bahkan dalam semua kelompok live yang ada, saya dorong untuk kita saling mendukung di dalam hal ini. Pertanyakan, sudahkah engkau berjumpa dengan Tuhan hari ini? Sudahkah engkau bertobat dari dosa-dosamu? Perbuatan baik apa yang telah engkau lakukan hari ini? 在我们的生命小组里，我也渴望我们可以用这个3个问题来提醒：是否已经与神相遇？是否已经从罪恶中悔改？是否我们已经做好事来荣耀神？ Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 但愿上帝赐福我们。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. 天父上帝，我们感谢你，因为我们听的话语。 Biarlah hari ini bukan sekedar kami mengenang atau merayakan kembali hari Aldersgate. 今天好让我们不是只是回想这个亚德门纪念日。 Tapi kami diingatkan pentingnya kami mengalami Engkau secara pribadi setiap hari ya Tuhan. 但是我们可以被提醒怎么样与你每天相遇。 Tolonglah kami ya Tuhan. 求主你帮助我们， Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. 在这黑暗的世界里， Agar kami terus dapat memancarkan terang kemuliaan-Mu. 好让我们可以一直的展现出主你的光。 Dengan cara kami boleh terus menjaga hubungan relasi kami dengan Engkau setiap hari. 好让我们可以与你有亲密的关系。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya. 主，求你把你的话语放在我们心底，使我们也可以求主你的圣灵也帮助我们实行出来。 Oleh karena kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 因为我们祷告感恩，是奉靠主耶稣名求。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝赐福。